Hai, selamat datang ke channel Cikgu Kong. Jadi hari ini kita akan sambungan matematik aliran kemahiran tingkatan 5, part 5. Jadi sebelum kita sambung, jadi boleh subscribe channel Cikgu Kong, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Kong. Part 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Jadi kita tengok 5.1, simpanan dan pelaburan. Jadi apa maksudnya simpanan? Simpanan ialah wang yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Dalam kehidupan harian, kita biasanya menyimpan wang di dalam bank atau institusi kewangan yang bertata bagi mendapatkan bulanan dalam bentuk faedah atau dividen simpanan. Secara amnya, bank menawarkan 3 jenis akaun, yaitu akaun simpanan tetap, ini maksudnya FD lah, okey, dan akaun semasa. Akaun semasa ialah untuk perniagaan. 3 jenis akaun simpanan yang biasa ditawarkan oleh bank. Jadi pertama, akaun simpanan yang biasa lah ini. Jadi pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarangan amal dan tiada tempoh simpanan yang tetap. Jadi, wang yang disimpan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa melalui kad debit di ATM atau melalui kaunter bank dan tidak melebihi had tertentu. Kadar faedah berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. Ingat, bagi akaun simpanan yang biasa ini dia pun ada kadar faedah, tapi kadar faedah dia memang sangat-sangat rendah lah, kalau berbanding dengan FD ya. Ini akaun simpanan yang biasa kita simpan dan boleh keluarkan duit pada ATM dengan menggunakan kad debit ya. Jadi akaun simpanan jenis yang kedua ialah akaun simpanan tetap, yang itu biasa kita beritahu FD, yang itu fixed deposit. Wang perlu disimpan dalam suatu tempoh tetap, iaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun dan sebagainya. Okey, maksudnya minimum 1 bulan, okey, maksimum dia boleh berapa tahun lah. Kena terpulang kepada syarat yang ditawarkan oleh bank. Okey, kadar faedah biasanya lebih tinggi ditawarkan berbanding dengan akaun simpanan seperti tadi cikgu cakap. Biasanya kadar faedah FD memang lebih tinggi dengan akaun simpanan yang biasa. Pengeluaran sebelum tempoh manfaat tidak diberikan faedah sepenuhnya. Contoh, kalau kamu mula simpan 1 tahun, kamu tawarkan kepada pihak bank, kamu cakap kamu nak simpan dalam masa 1 tahun, tapi hanya 6 bulan jadi kamu keluarkan duit dalam FD kamu. Jadi bank dia tidak akan beli faedah penuh kepada kamu. Mungkin dia hanya beli kamu 4 bulan ataupun 5 bulan punya faedah, walaupun kamu simpan 6 bulan. Okey, maksudnya kamu tidak akan mendapat sepenuhnya lah jika kamu keluarkan duit FD sebelum tempoh manfaat. Ini maksud dia. Dokumen simpanan dalam bentuk sijil simpanan. Okey, ini dululah. Okey, kalau kamu buat menu FD di dalam counter bank, jadi mereka akan beri kamu sijil itu FD lah. Tapi sekarang zaman moden kan, jadi biasanya kalau kita buat FD secara online pun boleh Kalau kita buat FD secara online, jadi memang tak ada sijil simpanan lah. Tapi kalau kamu nak ambil sijil simpanan pun boleh, jadi kamu kena inform kepada pihak bank lah, supaya mereka boleh sediakan sijil simpanan kepada kamu dan kamu pergi sana ambil. Okey, akaun simpanan yang jenis yang ketiga ya akaun semasa. Ini biasanya untuk bagi peniaga. Simpanan ini digunakan untuk tujuan peribadi dan perniagaan. Pengeluaran wang dengan menggunakan kad ATM, cek dan saluran lainnya seperti perbankan internet. Pihak bank tidak akan memberikan faedah kepada penyimpan, sebaliknya mengenakan cas perkhidmatan. Okey, maksudnya dia tidak memberi faedah kepada kamu, tapi sebaliknya dia akan charge kamu lah. Sebab perniagaan kan, jadi perniagaan banyak duit masuk dan keluar, jadi dia akan charge perkhidmatan terhadap kamu. Pemegang akaun boleh menggunakan kemudahan overdraft. Jadi apa maksudnya overdraft di sini? Okey, overdraft di sini maksudnya dia boleh keluarkan duit boleh keluarkan wang yang melebihi baki simpanan, tetapi dengan charge faedah. Contoh kalau dalam simpanan akaun semasa kamu hanya 10,000, tapi suatu hari kamu tiba-tiba memerlukan duit yang banyak, mungkin nak beli bahan sebab perniagaan kan. Kamu nak beli bahan, contoh kamu nak memerlukan tunai 20,000. Tapi masalahnya simpanan kamu hanya 10,000. Jadi kamu boleh mintalah kemudahan overdraft daripada pihak bank supaya dia boleh dapat cash 20,000. Jadi mana 10,000 yang lebih itu memang bank pinjam kepada kamu lah. Dan dia akan charge faedah kepada kamu. Dia akan suruh kamu, kamu kena bayar 10,000 ini dalam tempoh masa berapa lah. Okey, mungkin dalam hari ke ataupun bulan. Okey, kalau kamu tidak kembalikan
itu yang lebih kamu pinjam itu kepada pihak bank selepas tempoh itu, jadi memang bank itu akan charge faedah terhadap kamu lah. Jadi selepas kita tengok 3 jenis simpanan, jadi kita kena tengok 3 jenis pelaporan juga. Pelaporan ialah satu daripada cara untuk mendapatkan keuntungan atau bulangan kewangan masa hadapan. Bulangan boleh didapati dalam bentuk wang atau aset. Terdapat 3 jenis pelaporan iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Sebenarnya pelaporan bukan 3 jenis ini sahaja, dia sebenarnya banyak jenis. Contoh KWSP pun jenis pelaporan, betul. Lepas itu SSPN, sekarang ada SSPN yang ditawarkan oleh PT-PTN pun satu jenis pelaporan. Lepas itu Public Mutual pun satu jenis pelaporan. Okey, lepas itu ada insurans simpanan, insurans pelaporan. Okey, ini semua jenis pelaporan. Tapi dalam silibus kamu, jadi kamu hanya belajar 3 jenis pelaporan ini sahajalah, yaitu saham, amanah saham dan hak tanah. Okey, jadi kita tengok pertama saham. Saham ditawarkan oleh sebuah syarikat kepada orang awam untuk mengumpul modal bagi syarikat. Orang yang memberi saham ialah pemilik syarikat dengan hak tertentu. Pemilik saham boleh mendapatkan bulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal syarikat itu. Saham juga boleh diurus niaga di pasaran saham. Ingat, saham ini ada lebih kepada pasaran saham yang selalu kamu tengok harga naik turun itu sangat banyak itu. Jadi kalau kamu tidak mahir, jadi lebih baik jangan kamu sentuh saham ini sebab dia risiko dia sangat-sangat tinggi. Seterusnya kamu boleh tengok orang yang memberi saham ialah pemilik syarikat dengan hak tertentu. Maksudnya kalau kamu memberi saham syarikat itu, maksudnya kamu juga salah satu pemilik syarikat itulah. Okay, kalau syarikat itu dia selalu akan membuat mesyuarat dengan pemilik saham untuk membuat satu keputusan yang sangat besar, jadi kamu berhak untuk undi sebab kamu ialah salah satu pemilik syarikat itu. Kalau syarikat itu dia untung pada tahun itu, jadi dia akan memberi kepada bulangan dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk saham unit saham kepada kamu lah. Okay. Jadi pelaporan yang jenis kedua ialah amanah saham. Amanah saham ialah pelaporan berkelompok daripada pelaporan orang ramai menerusi satu dana amanah khusus. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah tertentu dan diuruskan oleh pengurus dana profesional yang berdaulat dalam bidang pelaporan. Wang yang dikumpul dan akan dilaporkan dalam syarikat-syarikat yang berpotensi untuk memberi bulangan kepada para pelapor. Apakah perbezaan saham dengan amanah saham? Saham dia risiko dia lebih tinggi, manakala amanah saham dia risiko dia lebih rendah. Jadi satu lagi perbezaan amanah saham dengan saham ialah kalau kamu beri saham syarikat itu, jadi kamu ialah salah satu pemilik syarikat itu. Betul? Tapi amanah saham kamu tak ada hak itu. Kamu beri saham, jadi kamu sebagai pelapor, jadi kamu tak ada kuasa, tak ada apa-apa hak untuk memberi sesuatu keputusan. Okey. Jadi ini perbezaan saham dengan amanah saham. Jadi saya bagi kamu tengok contoh amanah saham yang sangat terkenal di Malaysia. Okey, ini contoh amanah saham. Jadi amanah saham biasanya ada 2 jenis yang diperkenalkan oleh ASMB lah. Okey, jadi ini ialah amanah saham yang ditawarkan oleh ASMB Malaysia yang sangat terkenal. Dan biasanya amanah saham ditawarkan oleh ASMB biasanya ada 2 jenis. Satu ialah harga yang tetap, satu ialah harga yang berubah lah. Okey. Dan harga berubah ini dia macam saham dia boleh naik turun, tapi risiko dia masih dikira rendah lah sebab dia harga naik turun itu tidak begitu banyak. Okey. Dan satu lagi ialah harga tetap. Harga tetap biasanya orang yang biasanya suka yang beli harga tetapnya lah sebab harga dia tidak berubah. Harga tetap setiap tahun dia akan beri kamu dividen biasanya lebih kurang 6 sampai 7%. Okey. Jadi kalau kamu ada minat, kamu boleh sendiri kaji amanah saham ini. Produk amanah saham yang ditawarkan oleh ASMB Jadi kita tengok lagi sini pelaporan yang jenis ketiga yaitu hak tanah. Hak tanah ini rujuk kepada tanah, kedai ataupun rumah lah. Okey. Jadi pelaporan merangkumi pemberian aset tidak arek seperti rumah kediaman, kedai, bangunan pejabat, tanah dan sebagainya. Kenaikan nilai hak tanah setiap tahun menjadikan pelaporan ini lebih stabil dan memberikan bulangan yang tinggi berbanding dengan pelaporan lain. Pelaporan ini dapat memberi bulanan pelaporan dalam bentuk sewa
ataupun keuntungan modal. Okey, jadi ya bagi pelaburan hak tanah ini ya, okey. Memang harga dia memang akan menaik mengikut masa, betul. Semakin lama memang harga dia bulanan memang akan semakin meningkat. Jadi biasanya orang biasa suka beli rumah, beli kedai untuk sewa kan. Contoh kalau dia beli rumah lah, okey, contoh beli rumah, lepas tu dia setiap bulan mesti kena bayar itu insurans kepada pihak bank, contoh bayar sebanyak 1.500. Jadi kalau dia boleh sewa 2.000 kepada orang lain, jadi maksudnya dia tolak dengan 1.500, maksudnya dia masih untung 500 lah. Sama juga dengan kedai ya macam ini, okey. Maksudnya selepas dia bayar habis loan dia, dia memiliki kedai itu, dia memiliki rumah itu. Sebenarnya dia tidak menggunakan duit dia sendiri sebab dia bayar dengan duit sewa dia. Ini ialah keuntungan dia lah, okey. Nanti kita akan tengok lebih terperinci tentang hak tanah, okey, apakah syarat-syarat yang mempengaruhi harga bulanan bagi hak tanah, okey. Walaupun nilai hak tanah akan naik bagi setiap tahun, tapi masalahnya ialah kamu mesti memerlukan modal lah untuk bayar loan dia untuk setiap bulan. Okay, kalau kamu berjaya sewa keluar, jadi kamu tak perlu risau, kamu nak bayar loan. Tapi kalau kamu tak dapat sewa keluar, jadi kamu kena fikirlah nak cari duit untuk bayar loan setiap bulan. Jadi ini adalah risiko dia lah. Jadi seterusnya kita tengok contoh soalan untuk uji diri 1. Okay, jadi kita jawab di sini ya. Jawab di sini uji diri 1. Soalan 1. Encik Fauzi selalu menghabiskan wang gajinya tanpa seberangan simpanan. Apakah nasihat yang boleh anda berikan agar beliau mula mengimpang wang? Jadi maksudnya setiap bulan dia memang habiskan gaji dia. Jadi dia tidak ada seberangan simpanan. Jadi apakah nasihat kamu? Jadi nasihat dia sangat-sangat senang. Setiap bulan apabila gaji dia dikeluarkan, kamu nasihatkan dia ialah mengambil sebilangan duit itu. Okay, berapa pun boleh lah, 5% ke 10% ke pun boleh, untuk simpan di dalam bank dan jangan pakai duit itu. Jadi jangan sampai akhir bulan duit ada tinggal baru simpan. Itu memang tidak berjaya. Memang banyak orang cuba cara ini. Memang sampai akhir tahun memang tak ada duit yang tinggal. Kalau kamu nak simpan duit, mesti simpan selepas gaji kamu keluarkan. Jadi terus ambil duit itu, sebilangan duit itu untuk simpan. Jadi baru kamu akan berjaya simpan dan kamu mesti ada disiplin sendiri. Jangan guna duit itu. Jadi ini adalah nasihat kamu kepada Encik Fauzi. Jadi macam mana kamu nak tulis jawapan? Okay. Selepas gaji dikeluarkan, ambil mungkin contoh lah, okay, 10% dari gaji, terus simpan ke dalam akaun simpanan. Ini maksud saya lah, okay, selepas gaji dikeluarkan, terus ambil sebilangan gaji itu, terus simpan. Dan kedua, mesti ada disiplin sendiri lah, okay. Mesti ada sikap disiplin, betul? Untuk mengawal, okay, mengawal sendiri supaya tidak menggunakan duit lah, okay, menggunakan duit yang telah disimpan, okay. Maksudnya nasihat kamu ialah dua lah, okay. Pertama, selepas gaji keluarkan, suruh dia ambil sebilangan gaji itu, simpan ke dalam akaun simpanan. Kedua, nasihatkan dia mesti ada sikap disiplin supaya jangan guna duit itu yang sudah disimpan itu. Okay, baru dia akan beransur-ansur, simpanan dia akan semakin banyak, okay. Okay, soalan 2. Ibu anda mempunyai RM6.000 dan tidak akan menggunakannya untuk satu jangka masa yang panjang. Ingat, kata kunci satu jangka masa yang panjang. Cadangkan jenis pelaburan yang sesuai untuk ibu anda. Jadi ini kata kunci ialah pelaburan, bukan simpanan, pelaburan. Jadi kamu tadi sudah tengok ada 3 jenis pelaburan, betul? Okay, masih ingat 3 jenis pelaburan itu saham. Okay, tadi saya sudah cakap kalau kamu saham mesti ada ilmu saham. Dan kalau ibu kamu sudah usia yang bertua, jadi saham ini tidak sesuai untuk dia lah, okay? Sebab pelaburan saham ini dia memerlukan ilmu profesional, okay? Dan kalau ibu sudah usia yang bertua dan tak ada ilmu profesional, jadi lebih baik saham ini jangan sentuh. Dan kedua, hak tanah.
Oke, hak tanah kalau 6.000 ringgit, kalau nak beli hak tanah contoh rumah ke kedai kan pun tidak sesuai, betul? Jadi yang lebih sesuai, yang paling sesuai pelaporan ialah amanah saham. Seperti yang saya cakap tadi, amanah saham ini ialah dia risiko dia rendah, dan dia ada itu kumpulan, oke, kumpulan yang profesional, oke, untuk tolong uruskan amanah saham ini ya. Dan apabila amanah saham yang ibu kamu laporkan kalau ada untung dan juga akan mendapatkan dividen atau pulangan. Jadi macam mana tulis jawapan? Jadi kamu tulis jenis pelaporan yang paling sesuai ialah amanah saham, oke. Jadi dia tidak suruh kamu tulis itu alasan ataupun justifikasi. Jadi kalau kamu tak tulis pun tidak apa, tapi kalau kamu nak tulis pun boleh lah, oke. Mana tahu nanti dia peperiksaan berpusat dia tanya kamu, berikan alasan kamu kenapa pilihan ini. Jadi kamu boleh sampun tulis kalau kamu nak. Jadi kamu tulis sebab pelaporan saham memerlukan oke, ilmu profesional, betul? Ilmu profesional. Kamu tulis tetapi ibu sudah berusia tua dan pelaporan saham adalah berisiko tinggi. Jadi pelaporan saham tidak sesuai kepada ibu lah, oke, kepada ibu. Bagi pelaporan tanah memerlukan modal yang besar. RM6.000 kemungkinan tidak cukup untuk pelaporan, oke, untuk pelaporan hak tanah. Oke, jadi pilihan amanah saham adalah paling sesuai sebab risiko lebih rendah dan mempunyai kumpulan, oke, kumpulan profesional dalam urusan pelaporan amanah saham. Oke, jawapan kalau soalan minta justifikasi oke, maksudnya minta alasan, jadi kamu boleh tulis macam ini lah, oke. Jadi kalau soalan tak minta, jadi kamu tak perlu tulis oke. Soalan 3. Puan Rohana ialah seorang pemegang saham utama sebuah syarikat. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh Puan Rohana? Jadi kamu boleh tengok balik tadi. Saham dia ada 2 kelebihan tadi saya cakap. Kalau kamu beli saham itu maksudnya dia mempunyai hak yang tertentu untuk membuat keputusan untuk mendorong syarikat itu membuat keputusan, dan dia juga boleh mendapat pulangan dalam bentuk dividen ataupun keuntungan modal syarikat itulah, oke. Ini adalah kelebihan membeli saham, tapi kekurangannya dia ialah risiko dia sangat tinggi lah. Tapi soalan minta kelebihan, jadi kita tulis kelebihan, oke. Kelebihan pertama, Puan Rohana mempunyai hak tertentu untuk membeli pandangan ataupun keputusan kepada syarikat itu, oke, kepada syarikat itu. Lepas itu kedua ialah Puan Rohana boleh mendapat dividen, oke, dividen atau keuntungan modal syarikat itu, oke. Jadi inilah 2 kelebihan apabila dia membeli saham syarikat itu. Jadi video ini sampai sini saja. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko. Buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi sampai sini saja untuk video ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Bye bye.